Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada saudara penonton di luar sana. Bersama kita di pagi ini, bersama kita di Forum Kerjaya Ops Duit. Once of the peluang kerjaya belia dalam bidang F&B. Bersama kita, panel kita pada pagi ini bersama dua orang panel kita, iaitu di sebelah kiri saya Encik Muhammad Zamri Usama, dan sebelah kiri saya Cik Wan Najib bin Wan Daud. Saya sebagai moderator pada pagi ini, iaitu Mazlan bin Muhammad daripada Kluster Kerjaya Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan. So sebelum itu saya ingin memohon penonton di luar sana supaya untuk share dan like di Facebook Aileen. Sebelum itu, saudara penonton boleh mengisi ataupun di link yang kita telah edarkan di ruang komen chat. So, saudara penonton boleh mengisi ataupun melengkapkan borang pendaftaran untuk di pagi ini untuk Forum Kerjaya Ops Duit kita. So, pada pagi ini kita akan memperkenalkan iaitu Encik Muhammad Zamri bin Abu Sama sebagai Managing Director Rishiamo Coffee Senayan Berhad. Encik Muhammad Zamri juga sebagai mentor pada Encik Wan Najib Wan Daud, iaitu Encik Wan Najib ni one of perunding di dalam media dan F&B, one group of companies. Selamat datang Encik Zamri dan Encik Wan Najib. So seperti kita ketahui bidang F&B ni sangat diminati oleh belia-belia di luar sana, yang mana bidang F&B ni bukan hanya sebagai penyediaan makanan dan minuman, walhal di dalam F&B ni juga telah banyak ruang dan peluang seperti barista dan peluang-peluang opportunity untuk berniaga di dalam bidang F&B ini. So pada soalan yang kita akan sembang pada pagi ini, secara ringkasnya, boleh Encik Zamri menerangkan dari segi bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan branding, iaitu di bawah kafe branding Rishiamo Coffee. So, Assalamualaikum, terima kasih Cik Mazlan kerana memberi peluang kita untuk hadir ke pada ini. Saya cuba share pengalaman kita macam mana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan kopi premium ni lah. So sebenarnya kita pada mula kita dapat peluang ruang niaga di Universiti Utara Malaysia. Pada masa tu kita dapat tempat, kita cuba memikirkan apakah perniagaan yang sesuai yang nak dibuat di situ. Pada masa itulah, pada tahun 2015. So kalau pada idea asalnya, kita ingin membuat, kalau kita ingat pada masa satu ketika dahulu, 5 tahun yang lepas, ada trend dia panggil apa? Straight coffee. Kopi tu big cup, lebih kurang 32 ounce, RM5 satu. Banyak tuan jalan. So sangat popular lah pada masa tu. So daripada ilham tu, kita pada mulanya bila kita dapat tempat peluang ruang niaga di UUM tu, kita nak bawa di street coffee ke dalam, daripada cakap apa, dia tepi jalan kan, dia tak ada proper ni, kita nak bawakan ke dalam hawa dingin, air condition. Itu matlamat yang pertama, idea pertama yang kita nak buat sebenarnya. So setelah kita mengkaji dari segi cakap kesesuaian ataupun adakah dia boleh lama sustain, itu yang paling mustahak. Because kita nak tengok sometimes banyak benda yang dipanggil trending. betul. Dia sekejap, dia bila datang angin dia tu penuh, semua orang nak jual kan. Ada sana famous lah sekarang, but
berapa lama dia boleh tahan. Itu point dia. So setelah kita kaji dan kita membuat keputusan untuk orang cakap apa, upgrade sikit daripada set coffee tu kita jadikan macam brew coffee. Maknanya dia memerlukan coffee machine yang agak costly lah, mahal juga. Paling murah pun kalau sekali grinder tu kurang-kurangnya RM20,000. Untuk yang entry level for the machine sahaja lah. So kita dah buat keputusan untuk buat brew coffee. So dari situ kita pun kena buat konsep. Bila kita nak buat sesuatu jenama ni, kita nak fikir ataupun plan untuk jangka masa panjang, panjang jauh. So saya pun panggil saya punya sahabat saya, Cik Adam. Adam ni adalah rakan sekerja daripada, saya ni sebenarnya dari industri motosikal. Boleh katakan kebanyakan jenama yang ada di Malaysia ni saya dah bekerja lah. Kan Modernas, motosikal nasional kita, Nazar Group, dan KTM, dan MB Agusta. So bila saya sit down dengan Adam, cakap Adam ni dia ada kelebihan dia bukan background designer. Tapi dia minat, mungkin dia belajar, and then dia pandai bawa. So dia design satu konsep. Dia kata saya nak buat kedai kopi, kita need to design like konsep and nama. So after ni dia buat cantik, konsep dah cantik, and then when come to nama ni sangat penting. So nama ni memainkan peranan. I mean the brand is very important role, because kita nak orang senang ingat, orang senang ada catchy, you know. So at last kita bersetuju untuk memilih jenama yang berbahasa, I mean the Italian word lah. So kita pilih, kita shortlisted, adalah dalam 5-6. So kita memutuskan untuk memilih Richiamo Coffee. So berapa banyak dari segi wording tu lah? Kita ada shortlisted, kita ada few name yang kita ni lebih kurang ada 5 ke 6 lah, semua Italian word. 5 ke 6. Sebenarnya kita ada propose like macam cakap apa, nama Melayu kita kan, coffee kan. So saya refer lah kepada sifu-sifu saya yang ada kan. Actually saya punya sifu tu saya nak mention je lah, Cik Nick Mahmud. Nick Daniel ni dia CEO Modernas. Dia pun pernah kerja dengan Syabas Group dan Nazar Group juga lah. So saya selalu jumpa dia. Kalau saya cakap apa, nak refer sesuatu kan. Kalau kita kadang kita rasa kita okey, kita dah ni, tapi kita nak more opinion. And so Cik Nick kata nanti you guna satu nama yang maybe international like German je ke Italy ke, with meaning, dengan ada makna. Contohnya wangi kan, something like that. So daripada situ saya okey, dia punya Adam dah jumpa Cik Nick kata come up with international name like macam Italian or German, name with meaning. So that's why Adam cari, shortlisted, and then terpilih lah Richiamo ni maksud dia memikat. Kopi yang memikat. So dalam bahasa tadi tu memikat lah. So teruskan para penonton untuk share dan Facebook Aidit. Mohon share kepada rakan-rakan di luar sana. So untuk soalan seterusnya kita pergi ke Cik Wan Najib lah. So Cik Zamri ni sebagai mentor Cik Wan Najib, mungkin Cik Wan Najib boleh ceritakan bagaimana berada di bawah Cik Zamri ni. Adakah Cik Zamri ni banyak memberikan dari segi pengalaman dan apa ni untuk memulakan perniagaan dan sebagainya? Cik Wan Najib. Okey, dahulu terima kasih kepada moderator. Okey, macam mana saya terjun dalam bidang F&B ni, sebenarnya saya lebih arah pada Cik Zamri lah sebenarnya. Cik Zamri, ya. Sebab saya kenal dia dah lama dah. Jadi daripada bidang pemotoran, lepas tu dia dah buka bisnes Richiamo. So setiap kali saya bertemu dengan dia mula-mula tu dia akan racun saya. Dia akan racun saya. Racun itu benar. Dia akan racun saya mula-mula. Dia kata, bukalah satu. Saya dah sampai rasa pedak sangat tu. Bila rasa dah pedak sangat, kita kata, okeylah insya-Allah kalau ada rezeki saya akan buka satu.
So Ya. bila dah lama dah ikut Cik Zamri ni, bila saya tengok cara dia manage perniagaan, lepas tu daripada berkembang daripada 1 sekarang dah sampai 40. 40? Dah 40 lebih dah. outlet. 40 outlet dah satu Malaysia. Jadi saya pun Ya. rasa okeylah, saya cubalah. Walaupun saya tak ada pengalaman ada F&B sebelum ni. Ya. Saya cuba sebab saya tengok Cik Zamri dulu daripada pemotoran, dia dah berjaya dalam bidang F&B ni. Ya. So maknanya tak semestinya orang yang ada background F&B ni boleh berjaya, walaupun dari orang daripada bidang lain pun boleh berjaya, asalkan ada tekad dia, sabaran dia, passion dia tu lah yang penting. Jadi saya tengok Cik Zamri ni rasa boleh berjaya, saya rasa insya-Allah saya boleh pelan-pelan saya boleh berjaya lah. Ya. Walaupun tak sampai 40, mungkin 1, 2, 3 ke, tengok macam mana. So kalau ikutkan Cik Wan Najib ni before this is di bahagian media lah. So saya- dalam F&B ni adakah Cik Wan Najib rasa satu kelainan dari segi Okey. menguruskan kopi dan outlet-outlet? Media dengan F&B ni memang satu kata jurang yang jauh lah. Jurang kan. yang jauh kan. Ya. Tapi F&B ni satu dia kita kena ada minat lah. Kena minat Satu. Ya. Lepas Ya. tu macam mana kita nak menguruskan perniagaan kita tu, masa perniagaan kan. Betul. Jadi daripada situ kita dah boleh ada kata apa, tolerate lah. Tolerate. Kalau ada benda yang boleh actually benda yang kalau kita minat buat, Ya. benda tu akan jadi insya-Allah jadi mudah lah. Jadi macam saya buat dalam bidang media. Dulu background saya dulu wartawan. Ya. Bila tanya wartawan, kenapa boleh masuk kepada F&B? Betul. Tapi daripada wartawan saya pergi pada industri pemotoran. Pemotoran. Lepas tu ke F&B. F&B. Satu benda yang jauh lah kan. Memang saya. Jadi kita nak ada passion lah. Minat. Satu minat, tu sokongan daripada family, kawan. Dari situ kita boleh. Banyak dari segi determination kita nak buat bisnes tu pun memang perlu ada lah sebagai seorang ahli perniagaan. So terima kasih Haji Wan Najib. So teruskan penonton di luar sana untuk share dan like Facebook iLead. Dan seterusnya Cik Zamri. Ya. So dari segi konsep kopi yang mana Cik Zamri bawa untuk dibawa brand Rishamo ni, apakah konsep yang Cik Zamri bawa kepada masyarakat di luar sana, khususnya di inilah di dalam Malaysia ni lah? Okey. Ya. Pada mulanya, of course macam saya cakap tadi, kita bermula, kita bertapak di dalam IPT, universiti, di mana itu Universiti Utara Malaysia. So apa yang kita nak bawa di universiti ni, di Universiti Utara Malaysia ni adalah kita panggil lifestyle. Kita di coffee shop ni is lifestyle because pelanggan-pelanggan kita yang datang ni dia nak dia punya ambient, dia punya suasana, because it's not just minum kopi, dia nak like macam suasana dia, you know, kita ada like kita punya live music, jazz, relax. So tempat ataupun konsep kita ni adalah tempat orang yang biasanya, tempat orang buat janji, meeting. Lepas tu kalau student ni untuk discussion, untuk study. So of course kita cover semua kategori daripada budak-budak muda, teenagers, family untuk gathering, sehinggalah cakap apa, orang yang above 50 pun tempat dia untuk datang untuk lepak, bukan ada limitation kepada orang yang macam jenis kalau di kalangan orang-orang anak muda je. So dari segi design kopi Rishamo ni macam mana Cik Zamri dapat ilham lah untuk decorate kedai Rishamo? Okay, bila kita nak kata lifestyle ni, kita kena createkan suasana tu cool ni, konsep very cool, you know. Dia punya colouring pun kalau kita tengok pasal Rishamo ni adalah hitam dan grey supaya tone down but kita kontraskan kita punya kursi meja tu, especially meja dan kursi tu with bright colour. Tu kontra ada suasana lah in the coffee shop tu lah. So macam kita start dengan very simple setup. Very simple. Lepas tu with very low cost but nice. Itu konsep kita nak orang bila kita buat sesuatu tu biarlah kita create, biar orang mampu untuk menjadi kita punya licensee. So nanti kita Cik Zamri akan share lah bagaimana nanti nak peluang untuk membuka perniagaan kafe ni. So Cik Wan Najib,
sebagai apa ni? One of franchisor lah. Licensee. Licensee. Licensor. Malaysia Malt Coffee ni. Apakah boleh Encik Wan Najib kongsikan lah dari segi pengalaman dan apakah ciri-ciri yang perlu ada lah untuk seorang yang berminat untuk menjadi ataupun membuka perniagaan di dalam bidang kafe ataupun F&B lah. Okey, untuk seorang tu mencuba di bidang F&B ni, dia satu kena ada minat lah. Ya. Minat. Lepas tu dia punya kata apa, determination tu satu penting lah. Kalau setakat minat tak ada determination pun tak boleh juga. Kan setakat minat, kata apa, hangat-hangat ayam kan. Ya, ya. Sebulan 2 okey, bila dah masuk bulan 3 dah alamak boring kan. Boring. So, jadi kita kena satu penting wan pelaburan kita tu nak buka satu perniagaan. Bukan sikit-sikit. Kalau baca apa licensing Malaysia Malt ni pun masih lagi kata boleh mampu milik lah kata, boleh mampu Ya. untuk berniaga kan. Jadi kalau compare dengan apa brand-brand lain tu dah almost setengah juta. Ada yang lebih setengah juta. Punya modal lah. Ya, modal betul kan. Jadi orang kata satu determination dia, passion dia, semangat tu penting. Semangat, kadang-kadang semangat ni orang kata 2-3 bulan je, bila tu dah hilang semangat kan. Bila tengok apa ada persaingan di keliling itu, semangat tu penting jugalah. Jadi Cik Zambi ni selalu akan push. Dia selalu bagus. Cik Zambi ni dia akan monitor semua oleh dia akan tengok. Kalau rasa ada something wrong, dia akan motivate lah. Motivate. Dia akan bagi motivate apa semua, dia akan push apa. Setakat yang itulah yang kata apa, nak naikkan sebalik semangat pemegang-pegang brand di Camur ni semua ni. So, Cik Wan Najib dari segi di apa ni outlet Cik Wan Najib, so berapa ramai dari segi belia-belia ni lah yang berminat sebenarnya ataupun bekerja di bawah? Okey, outlet saya di Bayan Lepas tu, Ya. daripada awal permulaan buka sampai sekarang semua yang lepasan SPM Ya. sampai 25 tahun umur dia. 25 tahun. Umur 25 Ni tahun. orang belia kan? Memang belia. Ya. Memang saya asalnya saya nak bagi peluang pekerjaan pada semua. Ya. Walaupun Cik Zamri pun kata memang niat dia pun nak bagi peluang pekerjaan pada semua. Yang mana yang pegang lesen semua ni kita bagi peluang pada pekerjaan pada semua, tidak kira umur lah. Jadi saya bernasib baik kerana dapat pekerja yang lepasan SPM sampai 25 tahun. Ya. Walaupun ada tukar ganti, ada yang berhenti, ada yang masuk, tapi kita masih maintain dia punya age tu dalam 25 ke bawah lah. Terima kasih Cik Wan Najib. So di luar sana penonton ada memberilah sedikit pertanyaan lah, soalan daripada Encik Saiful Yusof. Terima kasih Encik Saiful lah di atas bersama-sama kita pada pagi ni. Dia bertanyakan soalan lah, sejauh mana kemampuan local produk boleh menyaingi produk antarabangsa seperti kita tahulah antarabangsa ni bila kita tahu sebut je Starbucks lah kan contohnya. Mungkin Encik Zamri boleh apa ni memberi dari segi pencerahan. Okey, macam saya cakap lah strategi kita kan. Of course bila kita mula membuka perniagaan ni Camur Coffee, kita ni baru belajar, you know. Cakap melangkah. So kita kena ada, macam kita bukanlah kita nak bersaing, at least kita boleh kita ikut. Maksudnya that's why kita positioning in terms of kita punya kopi Arabica. Kita blend daripada beberapa negara like Brazil, Guatemala, Colombia dan Indonesia. So quality tu tak kalah. Dan harganya. Senang kita cakap, quality 5 star. Harga 3 star. Quality 5 star, harga 3 star. Yes. Oh. So itu yang untuk bukanlah kita kata kita bersaing ataupun boleh pergi jauh mana. Dalam masa kita bermula, kita yang first outlet 2016 adalah outlet pertama di UM Sinto Kedah. Alhamdulillah dengan sokongan rakan-rakan ataupun saudara mara, you know, semua, kita dah ada 42 lagi. 42. Dan sekarang pertanyaan yang daripada pihak-pihak yang berminat dan tak berhenti alhamdulillah sampai hari ini, boleh katakan tak stop lagi. Non-stop. Setiap So, hari ada orang hubungi je. Ya, memang untuk nak tahu lagi tahu bagaimana detail macam mana buka, kembangkan. boleh ke tak, you know, this business.
So macam saya cakap lah, the business module tu dah okey lah. Kan? Untuk determine whether the business is profitable or not, is tempat. Lokasi. InsyaAllah lokasi. Kalau terdapat lokasi yang sesuai, strategik, insyaAllah. Itu saja. Strategi dan so mungkin daripada penjelasan tadi mungkin menjawab pada soalan penonton kita. So kepada Encik Wan Najib, soalan seterusnya, apakah dari segi ciri-ciri lah yang perlu dimiliki oleh belia yang ingin menceburi dalam bidang perniagaan kafe atau ingin bekerja di dalam bidang F&B ini? Ya. Okey, satu kena minat lah. Minat tu penting. Kalau tak ada minat, tak ada guna lah kan. Dia masuk kerja, dia tengok macam ni semua, tak boleh. Dua, sabar. Sabar lah. Sabar tu main peranan lah. Sabar kena main peranan lah. Sabar kena maki, sabar kena apa semua. Kena sabar lah semua tu. Kan? Sabar kena marah dengan bos, sabar kena marah dengan pelanggan semua tu kena sabar. Kalau hati tisu, ada lupa. Tak boleh, tak boleh. Kan? Lepas tu semangat. Kena ada. Semangat nak pergi kerja, semangat nak balik kerja. Kan? Masuk pukul 8, kena masuk pukul 8 nak on time lah. On time. Kalau habis pukul 5, pukul 5 lah. Jangan ada stay apa semua kan. Kita punya konsep sini, masuk pukul 8, on time, balik pun on time. Maknanya kalau balik pukul 5, pukul 5 lah. Jangan ada duduk sidai apa semua tu, tak ada. So biasanya operasi kios ni daripada jam berapa ke jam berapa? Dia bergantung pada tempat lokasi lah. Macam saya di Buaya Lepas, saya start pukul 10 sampai pukul 5, pukul 6 petang. 6 petang. 8 jam satu shift lah. Dan kalau yang era pasca COVID-19 ni, bagaimana dia operasi? Operasi masih lagi macam tu. Masih lagi. Sebelum COVID tu kita buat sampai pukul 10 malam. 10 malam. 10 pagi 10 malam. Bila dah COVID ni, pelanggan pun dah kurang dan kita pun dah, bila dah kerajaan dah mula buka untuk dine in, kita dah extend kita punya operation hours lah. Operation hours lah. Masih ada lagi. Mungkin Encik Zamri, ialah bila di dalam bisnes F&B Ishamo Coffee ni, Encik Zamri berpengalaman luas lah melatih dari segi barista outlet ni. Bagaimana kalau sekiranya belia berminat lah untuk bekerja di dalam bidang kopi ni sebagai barista. So apakah peluang-peluang yang boleh belia di luar sana untuk mempelajari latihan barista ni? Sebenarnya kita memang ada kita punya akademi sendiri, Ishamo Academy. Kepada belia-belia yang berminat, memang kita sangat adalukan. Sebenarnya banyak peluang pekerjaan yang kita perlukan. Cuma mungkin kurang pendedahan apa itu, di bidang yang dia nak cebur ini, di F&B barista. Barista ni benda yang cakap apa, is a passion lah. Benda ni kalau dia minat memang seronok. Because kita ada akademi dia. Of course macam Cik Wan kata lah, dia kena ada minat di sendiri. Bukan benda yang proses yang cakap apa pendek untuk dia dapat jadi buat macam art semua ni. Kita ada akademi kita akan ajar. Akademi kita ni ialah untuk macam bila ada outlet baru nak buka contoh so kita akan bagi training kepada orang. Bukanlah training yang agak lama, kita bagi at least asas dulu lah. Macam mana nak buat kopi, and apa itu kopi, macam mana nak operate ni coffee machine. So lepas tu kita bagi dia dah masuk dalam kelas kita punya akademi tu, and then kita akan hantar ke on job training lah di kafe-kafe, ambil the live, dia facing customer yang sebenar, macam mana nak buat tu semua. Sebalik tu pun kita pun ada offer kepada public sebenarnya. Kita punya Ishamo Coffee ni untuk bagi peluang peminat-peminat kopi ni untuk belajar macam mana nak buat kopi sebenarnya. Kita ada buat, tapi kita akan ada akan bagi tahu lah dari masa ke semasa. Sejak belakangan ni kita sibuk sedikit dengan pembukaan outlet-outlet baru. So kita just cater for kita punya outlet baru lah untuk buat training kopi atau barista ni. So untuk kursus-kursus jangka pendek ni biasanya berapa hari biasa kalau macam saya lah nak belajar untuk menjadi barista?
Kalau kita kata basic Cost lah. ni sebenarnya basic kalau kita buat untuk yang public, Public. untuk customer kita sehari saja, one day course saja. Wah, sehari saja. Oh, ada. Dia tahu basic Ya. macam mana nak brew, apa nama, nak steam susu, Steam susu. brew coffee, Ya. apa benda dia punya term dia, apa beza dia, kalau kata latte tu macam mana, cappuccino tu macam mana, Americano lah. Americano. So kalau macam untuk outlet untuk outlet kita punya lisensi yang baru-baru ni, kita setkan minimum 4 hari. 4 hari. Maknanya 2 hari di dalam kelas. Ya. Apa yang dia belajar adalah segala menu yang kita ada Ya. dalam cafe kita tu, dalam coffee shop kita tu, dia belajar, dia buat, dia buat latihan. Setelah masuk hari ketiga, kita orang akan hantar ke cafe yang sebenar. Cafe sebenarnya. Kita pergi letakkan dia basking dekat situ, dia akan buatlah benda dia real ni. Dia akan facing customer, ambil order, buat, and seluruh lah. Because cafe ni bukannya kita kata nak buat kopi je, kita nak multitasking, dia boleh buat everything. Multitasking. Ini cafe punya kerja lah. So kita tahu kursus-kursus jangka pendek ni pun kita boleh belajar lah daripada akademi Shamu Coffee. Mungkin nanti kita boleh InsyaAllah kita boleh berkongsi dari segi apa ni, bahawa talian dari segi kontak tu. Ya. So Encik Wan Najib lah, kita ada soalan lah daripada penonton di luar sana, iaitu daripada pencinta negara. Soalan dia, Pecinta negara. Assalamualaikum. Soalan saya kepada ahli panel lah, masalah pengangguran dalam kalangan belia negara ini sukar untuk diselesaikan. Sekiranya belia masih lagi bermentaliti job seekers ataupun makan gaji berbanding dengan jobs creators, penciptaan pekerjaan, apakah saranan lah sebagai ahli panel untuk kita melahirkanlah belia-belia di negara ini yang mempunyai pemikiran job creators ataupun penciptaan kerjaya ini? Satu, dia jangan memilih kerja lah. Ya. Masalah sekarang ni graduan bila dia dah lepas sains ni, dia akan target mindset dia, once aku dah graduate, aku nak cari kerja yang makan gaji lah. Makan gaji. Maknanya dia nak gaji yang 2,500, 3,000 Ya. atau mungkin lebih lah. Tapi dengan keadaan sekarang ni, dengan keadaan semasa, you ada degree pun tidak akan menjamin pekerjaan di luar sana, kan? Jadi kita kena kreatif lah. Kreatif, satu, jangan memilih kerja. Macam saya cakap ni, jangan memilih kerja. Kalau ada peluang pekerjaan apa, you buat. Kerja dulu. Start from basic. Tak semua orang yang berjaya tu dia akan keluar terus dapat apa yang dia nak, kan? Kadang-kadang yang jadi lawyer pun tak, dia belajar law dekat institut pun tak sebenarnya dia akan jadi lawyer, kan? Ataupun accounting semua. Jadi kita kena kreatif lah. Kreatif satu, dan dengan bantuan-bantuan yang ada di sekeliling tu, kata apa, connection dia semua tu kan, repo dia dengan industri semua, itu boleh membantu dia untuk mendapatkan Macam kerjaan. saya nak tambah sikit Cik Wan, soalan Cik Mazlan ni kan, macam mana nak jadi job creator. Creator. Sebenarnya dia punya proses dia, atas pengalaman saya lah. Belia-belia ni dia kena bekerja dulu. Contohnya dia nak jadi one of kita punya franchisee, kita nak jadi Richiamo macam satu operator. So apa yang saya nak cadangkan, dia kena kerja dulu. Dia kena kerja, dia kena gain experience macam mana proses nak manage coffee shop, nak manage kita punya financial, stock and so on. Because kalau kita tengok sejarah saya dari motosikal lain, saya jaga dealer networking, dealer roda. Saya kerja Modernas 13 tahun, saya jaga dealer. Saya perhati macam mana development of this dealer-dealer ni daripada dia kerja dia mekanik sampai dia jadi bos. So proses dia kena pergi ke floor dulu. Grassroots lah. Yes, dia pergi grassroots, dia dah gain experience, dia dah tahu kontak macam mana nak ni. And then dia dah ada duit sikit, dia mungkin tak tiba-tiba dia buka besar. Mungkin dia macam contohnya dia macam kita coffee kan, kita boleh buat kios yang konsep dulu ke. Then slowly dia akan graduate to cafe, ataupun dia start from food truck, mobile pun boleh kan. Because saya rasa benda ni banyak orang tak tahu di luar sana. Contohnya food truck, saya nak share saya pengalaman.
Kita kata nak berniaga food truck ni kena beli truck, kena buat modify semua 120,000. Betul. Tapi sebenarnya di luar sana ada servis yang untuk sewa. Tak perlu beli truck pun. Kan? Sewa as low as 1,800 per month. Benda tu dah ada. Cuma tak ada you ada lah certainty coffee machine tu mungkin tak ada, but cuma lah dia punya semua tu dah ada. Kan? So you boleh start business bit. Katalah 1,800 dia nak deposit 3 bulan. Baru berapa? And that's about 5,000 ni. So it's not 120,000. Itu yang orang tak nampak. Cuma pendedahan yang mungkin tak sampai kan, kepada beliau-beliau yang berminat. Sebenarnya ada, platform tu ada. Jangan memilih lah. Memilih. Kalau setakat kerja graduate dah dapat nak minta kerja 3-4 ribu, dengan keadaan sekarang sukar. So memang yelah, kalau kita tengok saya pernah pergilah ke satu tempat tu, di dalam kereta tu, dia boleh letak dia punya coffee Yes. machine tu, Yes. dan boleh Betul. provide lah dia Ah. servis pada mana Kreatif lah. mana yang Ah. nak beli kan, nak merasai dari segi kopi premium ni. So Cik Zamri, kita ada satu soalan lah Okey. daripada penonton kita. Meriah kita ada yang mana nak tahu tentang perniagaan kopi ni. So daripada Cik Muhammad Syafiq. Terima kasih ya Cik Muhammad Syafiq. So dia tanya, selain minat dan semangat sebagai perkara utama memulakan perniagaan, modal juga merupakan halangan utama kepada belia-belia di luar sana. So jika ada yang berminat untuk memulakan perniagaan dengan kerjasama pihak Rishamo Coffee ni, adakah package atau bantuan yang diberikan kepada belia-belia ini di luar sana? Okey, buat masa sekarang memang kita tak ada kita panggil loan ataupun package untuk permulaan perniagaan ni, but kita dalam proses untuk orang cakap apa, mengadakan benda-benda ni. Saya tak nak mention lah agensi mana yang kita bekerjasama. Kita ada, InsyaAllah kalau benda ni jadi, badan agensi ni dengan surat tawaran yang kita bagi kepada peminat atau yang nak memulakan perniagaan kita punya Rishamo Coffee ni, offer letter tu dah layak untuk dia dapatkan pinjaman untuk membuka satu kedai kopi. Dia tak perlu Dia tak perlu, maknanya kita akan screen, Rishamo Coffee akan screen lah proses dia. So pihak agensi kerajaan ni kata okay, Rishamo you come up with offer letter, katalah Cik Mazlan, regardless of Cik Mazlan ni tak ada kerja lah assume kan, dengan kita punya offer letter tu the agency bagi. Betul. Because dia dah tengok kita punya business model tu is okay. So that's why kalau tu kita dalam satu proses, insyaAllah kalau semua okay, bila benda ni jadi, so banyaklah kalau kita kata kita nak macam nak develop banyak more entrepreneur, apa kita ni belia-belia yang ada di luar sana. Maknanya pihak Rishamo Coffee ni sedanglah dari segi Kita sedang menyediakan peluang lah kita sebenarnya tengah bina peluang kepada belia-belia di luar sana lah. macam saya jugalah, bila kita cakap kita punya pekerja-pekerja atau staff-staff yang datang kerja kan, saya first kali jumpa staff saya akan brief. Dia cakap, you datang kerja sini, saya tak nak you kerja sampai dengan saya sampai mati tau. Saya nak develop you, one day you ada have your own coffee shop. Itu yang saya selalu terapkan, because I nak share my experience. And I pun daripada rank and file agak pakai IT pun ada hari ni. But of course dengan macam Cik Wan kata lah, kita perlu orang cakap apa, usaha yang lebih, discipline, and cakap never give up lah. Of course kan, ada punya halangan-halangan yang kita tempuh nanti. Terima kasih Cik Zamri. So seterusnya golongan mahasiswa kita ni sebenarnya, ataupun belia-belia di luar sana ni, dia memang berminat lah untuk mencuri bidang perniagaan ni. Cuma tadi ialah dari segi peluang, dana dan sebagainya. Mungkin pihak Rishamo Coffee akan membantu dari segi menyediakan peluang, ruang dan peluang ni sebenarnya ada sebenarnya di luar sana. So kita pergi ke Cik Najib dari segi Wan Najib, dari segi plan pemasaran lah. Cik Wan Najib mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton kita, apakah plan-plan promosi untuk memberikan Rishamo ni kopi sebagai satu produk utama lah di dalam bidang kios kopi ni. Okey, dalam Rishamo Coffee ni dia ada dua
kata apa, plan marketing dia lah. Satu daripada HQ sendiri, di Canggu Surat Berhad, dan juga daripada operator tu sendiri lah, setiap outlet tu. Jadi HQ akan support setiap outlet ni dengan apa plan-plan baru ataupun menu-menu baru, apa package-package baru ataupun combo-combo F&B yang baru lah untuk operator ni apa war-warkan kepada mereka. Dan dari segi setiap operator pula dia ada satu platform dia sendiri lah, sama ada FB, IG ataupun media sosial sendiri lah, yang untuk dia createkan sendiri dia punya hype tu kepada hype marketing, marketing kepada penduduk setempat lah. Jadi selain pada sokongan daripada HQ, operator sendiri, kita through kita punya connection semua lah. So dari segi Facebook ad ada ni semua kita gunakan semua platform media sosial yang kita akan kita gunakan. So teruskan share dan like di Facebook iLead. Untuk makluman Encik Zamri, kita ada soalan lagi. Penonton kita ni memang sangat meriah lah. Dia ingin berkongsi dari segi apa ni, pertanyaan soalan daripada Puan Mulyana lah, binti Tahir ni. So dia memaklumkan, dia nak bertanya lah berkenaan dengan tips daripada panel. So kita ketahui di luar sana banyak yang dropshipping dan yang kecil lah sebenarnya Online. So bagaimanakah kalau kita nak buat bisnes kecil-kecilan lah secara online tapi tidak tertumpu pada satu produk saja, malahan ada 2 atau 3 produk. Adakah cara ini okey atau untuk marketing produk sekali jalan? Tapi tuan ni moderator, saya nak share saya punya experience sebenarnya. Saya rasa kalau in term of kita nak buat marketing produk, saya lebih prefer macam fokus. Kita kena fokus. Banyak kena fokus lah. Contohnya kalau 100% effort lah. 100%. Dulu saya pernah juga lah, masa saya ni banyak, bila zaman-zaman saya kerja kan, banyak dia punya sifu lah, kawan-kawan ataupun pelanggan-pelanggan saya tu banyak orang-orang yang dah berjaya sebenarnya masa saya peluang. Itu yang start saya trigger saya nak buat bisnes. Saya selalu bertanya macam orang yang bertanya sekarang je lah. Dan kawan-kawan saya, customer saya di Nazar dulu kan, saya kerja Nazar dulu, saya jaga Big Bite punya division. Adalah kawan-kawan saya yang pakai Ferrari semua kan. So saya tanya dia, apa rahsia dia kan? Adakah tuan ni dulu makan gaji? Dan macam mana kalau makan gaji sekarang bisnes, masa bila you berhenti? Dan berapa last gaji you yang buat you berani nak berhenti? Dia kata simple. In business, you tak boleh half cook. Tak boleh. Kata you nak kerja, betul you nak business, and then, no. You business full time. Of course, risiko dia ada di situ. And then of course kalau you strike, kat dia punya hasil tu alhamdulillah lah, lumayan lah. Dan di situ saya ambil itibar di situ. Saya cuba. Saya compare diri saya, dulu gaji jadi aku berhenti, aku pun nak berhenti kan, berhenti ke tak kan, boleh jadi ke tak. So kita kena buat satu keputusan yang ni lah, maknanya apa yang saya nak cakap, kalau dia nak buat macam mana nak buat benchmark, dia kena fokus. Dia kena fokus and then dia kena promote tu, cakap buat something yang dia nampak, nak cakap apa, kelas. Biar benda nampak eksklusif, nampak wow. Eksklusif. Bila berminat. Tapi kalau apa yang plan marketing ni sebenarnya, whatever yang kita nak buat ni, sekurang-kurangnya at least at par. Kalau better is the best. Kalau better, the chances for you to sell that thing is higher. Itu je point. Kalau kita lower dan ada yang ada, boleh tak. Kena at par or better. Itu yang point ni. Betul. Kan, alang-alang lah. So point tu memang kita, yalah, dan kita nak buat satu benda tu memang kena fokus lah, 100% full commitment lah sebenarnya. So soalan penonton lah, kita terima banyak ni soalan ni. Daripada Puan Fida lah, Puan Fida Jamari. Terima kasih Puan Fida. Bagaimana, dia tanya macam mana kita nak penuhi peluang-peluang yang ada ni, Encik Wan Najib. Penuhi peluang-peluang yang maknanya banyak opportunity di luar sana, terutama macam kopi ni tadi kan. So bagaimana kita nak penuhkan lagi peluang tu? Satu, saya kata kalau nak buat keputusan tu jangan ragu-ragu lah. Kalau betul je nak
cebur dalam bisnes ni, satu kena firm, Kena firm. hati kena ni lah. Ya. Jangan was-was. Sekejap nak, sekejap tak nak. Sekejap nak, sekejap tak nak. Kan? Mula-mula dah minat ni. Tiba-tiba tak jadi pula kan. Tak jadi. Macam saya dulu pun Cik Zamri dah racun saya mula dah. Saya dah mula dia dah offer saya untuk jadi opsi. Dia offer saya kata, "Okey, ni good collection." Mula saya dah nak ni. Tiba-tiba tak jadi. Ada kata alamak. Dah malu satu, dah malu. Lepas tu saya kata, "Kenapa kat sini kan?" Jadi bila kita mikir kau dia tu, dia satu bisnes ni rebut peluang yang ada. Berdekat ni lah kata perjudian sebenarnya. Berjudi. Orang kata gamble kan? Gamble. Untung, rugi, salah, betul. Itu je. Kalau kita betul, betul lah. Kalau salah, salah lah. Tapi apa-apa pun rezeki daripada Allah juga kan? Itu kan? Yang penting kita berusaha. Lepas tu, apa lagi peluang kita ada? Nak peluang tu, satu, kita berkawan lah. Macam saya jumpa dengan Cik Zamri, saya dah berkawan dia berapa lama dah. So dia dah buka peluang saya kepada kita. Dia dah buka peluang, jalan dia dah ada dah. Cuma macam mana kita nak jalan tu? Nak berangkat ke, nak berlari ke, nak melompat ke apa ke? Itu pula pada kita sendiri. Kan? Itulah lebih kurang macam tu. Dia kena gunakan Gunakan peluang yang ada. yang kita dapat tu kan. So, Cik Zamri, kita ada terima ni soalan lagi. Penonton ni memang very aktif lah pada pagi ni. Mungkin minat tu. Iyalah. Rishamo Coffee. Dan yang penarik tu sebenarnya. So daripada Cik Alias lah, terima kasih Cik Alias Sulaiman. Dia bertanya lah, bagaimana strategi Rishamo Coffee ni untuk memastikan bisnes kopi ni kekal berdaya tahan ataupun sustainability, walau apa saja halangan yang melanda seperti kita tahu pandemik COVID-19 ni. So dari segi ketidakstabilan ekonomi dan sebagainya. Okey. Di sini saya nak tekankan lah macam mana kita nak jaga ataupun kestabilan ataupun sustainability dia. Yang paling penting sekali adalah servis. Servis sangat besar. Servis, perkhidmatan. Kalau kita kata makanan sedap, servis tak bagus, orang tak datang lah, you know. And then pricing, pricing pun penting. But sometimes pricing dia reasonable. Nak kita murah, tak murah, nak mahal, tak mahal. But then bila servis, back to servis. Kalau servis dia tak bagus, orang tak akan datang. So kita kena set kita punya target. Contoh food, kita nak order satu-satu makanan, berapa kita punya target time kita, tak boleh lebih berapa lama. Kalau kita kata makan makanan yang macam nasi ke benda ke, kita set target nothing more than 20 minit lah. 20 minit. Both 20 minit tu dah mungkin orang dah start marah, apa lama sangat. But sometimes kita tengok keadaan. Bila keadaan kedai kita tu terlampau ramai, yalah kita ni manusia kan. Bila staff-staff kita dah strike, kita push lebih pun kan dia buat lagi lambat pun kita susah juga. Sebab kita set, kita take it ni, kita tenang. So kita cuba kita the best. That's why flow tu penting. Planning is sangat mustahak lah. Apa kita nak jual, bila kita ada section lah, kita bahagian beverage, bahagian heavy food, and so ada bahagian cake, so benda-benda tu lah. So alhamdulillah, saya tanya berapa macam mana sustain, so far kita dah 4 tahun. So 4 tahun kita dah ada 42 outlet. Kita dah ada seluruh Malaysia kecuali Sabah dengan Terengganu. Terengganu coming insya-Allah. Sabah dan Terengganu. Lain semua dah ada, setiap negeri dah ada. Kalau tak at least satu lah. Tapi dah ada yang state-state yang dah ada 4, 5, 10 pun ada, you know. Bila dia start ada buka di tempat tu, dia akan wujud kluster baru. Kluster. Kita cakap kluster kerja, ada kluster dia. Kluster juga. Macam baru ni yang outlet yang baru ni kita buka di Caltech Lebuh SPA Cheng Melaka Caltech. kita buka Di Petrokios semua ada. kita macam saya lupa yang cakap. Kita baru mula di universiti, universiti. So kita dah buka universiti kebanyakan universiti Indo ni ada. Hidup dah ada. Lepas tu kita buka di luar. Rumah kedai. Ini kita dah buka petrol station. So the location tu dah well spread lah. Kan? InsyaAllah bila kita buka satu tu ada kluster baru pula yang berminat untuk membuka perniagaan. Dia tanya macam mana, berapa kos, dan dah ada pula. Dia beranak. That's why the more you go, dia lagi fast. Dia cepat dia spread. Mungkin Cik Zamri boleh kongsikan lokasi-lokasi Rishamo Coffee ni daripada 1 hingga 40 outlet ni. Kalau kita kata utara, kita ada di UiTM Marau. UiTM,
Kalau lepas tu turun UUM Kedah, UUM Kedah. kita ada Jitra, Jitra. Jitra di Petron TTIS. Oh, banyak. Kita ada di Petronas Jalan Pegawai Alostar. Kita di Caltech, Tandok Alostar. Lepas tu kita ada di Pekan Penang. Itu kan benar. And then kita ada di Caltech Sungai Dua Penang. Lepas tu Bayar Lepas. And then kita ada di Opsi Tanjung Malim. Ada dua. Tanjung Malim ada Tanjung dua. Malim ada Opsi kampus Sultan Azlan dengan kampus lama lah dekat Lama. Pekan tu. Di UPSI. Di UPSI. Di UPSI. UPSI Perguruan Sultan Idris. Nah. Dan kalau di Selangor ni banyak. Kita ada di UiTM Singapura, kita ada di Bandar Seri Coffee, kita ada di Puncak Alam UiTM, kita ada di Shah Alam ada Sektor 7, Sektor 13, Bukit Julutong, Alam Budiman. Lepas tu kita ada di apa nama SS15 Subang Jaya, Bandar Sarjana Putra. Putrajaya, Kan? Putrajaya. Kita ada Putrajaya terkini, Cyberjaya is coming. Lepas tu kita ada di mana lagi? Kau tak ingat? UTM, kita ada UTM. UIA. UIA kita ada. So kita turun Seremban is coming. Dekat Petron, Nilai pun ada. Lepas tu Melaka kita ada di UiTM Melendu, Ala Gajah. UiTM Melendu, yang mana pun ada. Lepas tu kita ada di Cheng tadi saya cakap. Ya. And then Johor kita ada di Johor Baru lah banyak. Johor Baru yang belah-belah Batu Pahat, Keluang ni belum coming. Batu Pahat. Tapi Johor dah banyak lah. Kita dah ada di Skudai, UTM Skudai, kita ada di Lakin Central, kita ada di Kota Masai, Pasir Gudang. Lepas tu kita ada di Kuantan dan di Kota Baru. Terengganu is coming. InsyaAllah kalau tak ada halangan kita akan ada di Drawbridge Pulau Terengganu. Drawbridge, di Pulau Terengganu, di Terengganu lah. Di jabatan tu, Drawbridge tu kita ada di bawah tu, view tu nampak lah, ada tower tu. And then sambil tu kita orang mungkin lah kan boleh mancing dekat dan di sungai tu. So, Encik Zambri mungkin boleh kongsikan lah sebenarnya one of licensing ni dia punya profil kerjaya tu pelbagai. Ada yang daripada background Untuk makluman juga, ya. kita panggil kita punya lisensi ramai, semua segmen ada. Kita ada doktor, kita ada peguam, lawyer, kita ada accountant, kita ada engineer, IR, kita ada of course daripada business itself. Ya. Banyak, I mean semua bidang yang dia orang sebut ni dia minat ke arah ni, because this business retail ni bukan saja kata kita nak buat keuntungan, tapi satu tempat yang seronok bila kita lepak, kita santai, nak jumpa customer. Instead kita pergi tempat lain, kita jumpa kedai kita lah. Yang tu lah. Betul-betul lah, banyak lah dari segi profil background lah dan licensing ni. Mungkin tu Encik Najib, Wan Najib boleh kongsikan lah daripada soalan lah daripada Encik Abdul Jalal bin Basir. Terima kasih Encik Abdul Jalal bin Basir. Boleh Encik Wan Najib kongsikan dari segi pengalaman lah, pahit dan manis sewaktu memulakan perniagaan sebelum establish hingga sekarang lah. Okey. Saya mula perniagaan tu start COVID yang pertama dulu. PKP yang pertama dulu. PKP pertama dulu. PKP. Bulan Mac lah. Ya, bulan Mac. Tahun lepas 2020. Sepatutnya kita dah start bulan 2. Dah bayar deposit apa semua. Kajak start PKP sampai bulan 6. Bulan 6 tu baru start niaga. Daripada situ yang first pahit, apa yang pahitnya dah dapat pekerja lah. Sebab pekerja kita ni semua ni tidak ada apa background barista apa semua. Ya. Jadi kita kena latih lah, ambil masa mungkin dalam 3-4 bulan untuk dia jadi mahir. Walaupun kita dapat bantuan daripada HQ apa semua, tapi nak melatihkan setiap pekerja tu mahir dengan environment cafe tu ambil masa. Lepas tu dengan keadaan PKP lah, COVID tu sendiri yang banyak menjejakkan sikit perniagaan kita lah. So bila dah start pick up, untuk PKP balik, tutup balik, lepas tu boleh dine in, tak boleh dine in, boleh take away. Itu yang banyak. Rasa semua perniagaan pun terjejas lah masa tu. Lepas tu yang manis hujung bulan lah. Bila kita tengok sale kita, okey kalau banyak, banyak lah, alhamdulillah lah. Kan? Lepas tu daripada sokongan kawan-kawan itu semua, itu yang banyak kita buka network lah. Daripada situ kita buka network kita dan kita start kenalkan brand Dicamo tu semua. Daripada orang tak tahu, tu jadi tahu.
Itu yang sebab bila dah sampai 42 outlet tu daripada situ lah. Maknanya kesabaran, semangat tu kita nak jugalah. Untuk makluman saudara penonton di luar sana, teruskan share dan like, dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi ataupun melengkapkan borang pendaftaran dan borang penilaian bagi forum kerjaya pada pagi ini untuk membolehkan tuan-tuan dan puan-puan menerima dari segi slip pengesahan kehadiran. Okey, Encik Zamri, so kita dah tahulah berkongsi dari segi profil, latar belakang dan outlet-outlet di sana. So mungkin Encik Zamri boleh memberilah nasihat kepada penonton kita di luar sana, terutamanya belia-belia dan yang berminat secara khususnya untuk membuka perniagaan kafe ni ataupun di bawah branding Rishamore Coffee. Encik Zamri. Okey. Saya lupa nak beritahu macam kita punya package untuk membuka kita punya coffee shop ni, Rishamore Coffee ni, package dia bermula lebih kurang daripada 150,000 hingga ke 250,000 lah. 100 hingga 200. 150 hingga ke 250 bergantung kepada saiz Bergantung saiz dan dia punya renovation. Kan? So kepada yang berminat sebenarnya especially kalau katalah kerajaan yang berminat, sebenarnya yang paling lagi mudah sebenarnya. Cuma mungkin orang tak nampak macam kaki kerajaan ni, dia banyak kemudahan untuk pinjaman peribadi sebenarnya. Kan? Di mana dia punya faedah atau interest rate tu sangat rendah, dalam 2 poin lebih. 2 poin lebih. So maknanya kelulusan daripada ni sangat cepat. Kan? Bagi slip gaji 3 hari dah approve, hari keempat masuk dalam akaun. Kan? Untuk memulakan perniagaan macam especially orang kekayaan grade 48 ke atas ni senang-senang je sebenarnya. Peluang tu ada. Maybe itu bukan untuk dia bisa kerja, maybe untuk anak-anak dia, belia-belia yang dia dah habis belajar, tak ada apa-apa. This is that platform yang sangat mudah untuk dia orang pergi sebenarnya. Kan? So cuba guna. Kau tak nampak. So soalan dia balik, aku nak bayar macam mana? Aku dah minta loan, aku dah ada loan rumah, loan kereta. But actually the loan bukan dia bayar, the cafe tu yang tolong bayar tu dia. Bukan bayar loan tu, bayar gaji dia ke? Ambil lah, ni papa tolong make loan, kau buat business. So kita, itu yang paling mudah sebenarnya kan, dalam keadaan sekarang kan. Of course orang dah ada anak dia dah habis belajar, tak ada nak buat apa kan. So this is that platform yang ada dan cepat. Dan cepat lah. So memang ada peluang lah sebenarnya untuk berniaga ni. Mungkin Encik Wan Najib lah boleh memberilah dari segi nasihat, advice lah kepada penonton kita pula sebagai one of licensing di bawah Rishamore Coffee ni. Okay, untuk menceburi bidang F&B ni, macam saya cakap awal tadi lah, satu kita kena ada satu determination, keinginan, dan ada satu sifat terbuka lah. Menerima kritikan sebab F&B ni dia satu, orang cakap apa, makanan sedap tak sedap ni orang masing-masing mulut kan. Kalau orang cakap tak sedap tu subjektif sebenarnya. Tapi kita kena terbuka lah hati ni, kena sabar. Orang komplain macam-macam. Social media semua itu biasa. Viral, You kena maki dalam social media, kejap-kejap viral, kejap-kejap tu dan semua ni kan. Jadi itu salah satunya, kena sabar, terbuka hati, kena semangat kena buat lah. Yang penting nak berjaya dalam F&B ni bukan senang lah. Tengok Cik Zamri lah, daripada junior mekanik sampai dah owner Rishamore, easy lah. Bukan cara-cara orang boleh buat lah. So pada sesi pagi ni kita telah mempelajari banyak lah dari segi pengalaman lah daripada dua orang panel kita ni. Memang sangat berpengalaman luas dalam bidang F&B ni. So dari segi satu tadi, bukan hanya pelbagai latar belakang sebenarnya dari segi outlet Rishamore Coffee ni. Dan bukan hanya bidang yang F&B saja yang boleh buka Rishamore Coffee, malahan bidang yang kita punya belia-belia di luar sana ataupun kita punya ni yang mana yang ada latar belakang yang lain pun boleh juga mencuburi bidang F&B ini. Kita minat lah, minat penting. Minat, passion lah. So Encik Zamri mungkin boleh
beri sedikit feedback macam bagaimana lagi kita nak memotivasikan sebagai kita one of part ciri-ciri sebagai ahli usahawan ini. Okay, saya nak share saya punya ni sedikit lah, make ringkas. Macam Cik Wan kata tadi, sebenarnya saya start dari rank and file. Saya start my first job is junior beginning. Macam mana saya boleh achieve ini hari? Because of I mean the commitment, disiplin sangat penting, kesungguhan. So kalau kita ada semua ni, insyaAllah kita akan berjaya. Kita pada zaman saya bekerja dulu, saya bekerja 25 tahun. Nak kira saya punya MC for the last 25 years, not more than 10 days. Not more than 10 days. Saya punya MC selama 25 tahun saya kerja. Talking about leave, cuti tahunan. Kalau saya burn, saya ingat kalau kira setahun ada kot. Setahun? Ada burn. Why saya setahun? Because macam kerja kita orang nature, kita orang banyak kerja weekend. Weekend ada event, pergi. Yang nak ambil replacement leave, mana nak ambil? Cuti pun tak ambil. So, itu yang saya nak cakap. Benarnya, kata senang dia, jangan berkira lah. You kerja, work hard, and end of the day, you will get the reward lah, insyaAllah. Itu yang saya terus saya experience. So, Cik Zamri telah berfungsi dari segi determination dan sebagainya. So, penonton di luar sana mohon untuk melengkapkan link pendaftaran dan penilaian bagi keberkesanan program forum Kerjaya Ops Duit, iaitu di dalam Google Form yang telah diletakkan di dalam ruang chat. So, dari segi untuk mengesahkan dari segi slip kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. So, mungkin Cik Zamri boleh beri sedikit lah dari segi soalan ni. Ada para penonton ni dia tanya dari segi diskaun, ada apa-apa diskaun ke yang daripada pihak Resamo yang mana mengikuti FP Live I-League pagi-pagi ni? Mungkin voucher ke dan sebagainya. dia macam ni. Kita ada macam kita punya own outlet, kita punya franchisee. So kalau kita punya own outlet direct boleh je. Kita boleh 10% tak ada masalah. And but just show that, prove that you screenshot live. InsyaAllah bagi kat kita outlet yang kita punya own outlet. Screenshot. Maknanya screenshot FB Live boleh kita dapat diskaun lah. Kalau ini outlet direct dekat paling terdekat dekat UTM KL lah. UTM KL di mana tu? Di Jalan Semarak KL. Di Jalan Semarak. UAE Gombak. UAE Gombak pun ada. Tu insyaAllah kita akan ni lah. Maknanya penonton pagi ni memang Encik Zamri ada memberilah diskaun yang mana mengikuti FB ataupun Facebook Live pada pagi ni ya. So terima kasih Encik Zamri lah kerana di atas pemberian diskaun ni. So saya selaku moderator pada pagi ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada dua panel kita yang berpengalaman luas dalam bidang F&B ni. Kepada penonton mohon untuk melengkapkanlah dari segi link, dari segi penilaian bagi program pada pagi ini, dan sekiranya tidak melengkapkan dari segi borang pendaftaran tu, slip kehadiran lah tuan-tuan ni sangat penting lah. So untuk mendapatkan dari segi khusus-khusus tambahan lah yang ada kalau ikut di penjawab awam ni, kita ada 7 hari berkhusus untuk makluman Encik Zamri dan Encik Najib. Mungkin dari segi perkongsian forum ini dapat membantulah dari segi penambahan dari berkhusus tu Zamri. So saya mengucapkanlah daripada terima kasih berbanyak daripada pihak Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan di I-League ataupun di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. So sebelum kita akhiri tu, saya ada sedikit lah pantun lah untuk kepada penonton kita di luar sana, Cik Zamri dan Cik Wan Najib lah. Dia panggil pantun dia, banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon ku ini, nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.